Baik penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan tahukah anda 4 Februari merupakan tarikh yang cukup signifikan di peringkat kebangsaan dan juga peringkat global, dan merupakan Hari Kanser Sedunia. Dan ia sangat penting untuk kita fahami kerana kanser merupakan antara penyebab kematian tertinggi bukan sahaja di peringkat dunia, malah juga di negara kita Malaysia. Jadi perincian pada hari ini untuk kita mengetahui berkenaan kanser, usah ambil mudah, dapatkan rawatan segera. Pencerahan lebih lanjut kita bersama dengan Cik Kamarunisa Begum Mohd Kasim yang merupakan pegawai farmasi dari Institut Kanser Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuah. Baik, mungkin untuk permulaan ini boleh kita kongsikan apa yang boleh kita fahami berkenaan kanser ini dan apa antara tanda-tanda awal kanser yang perlu masyarakat ketahui. Okey. So sebagai permulaan, tubuh kita sebenarnya dibina daripada sel-sel. So sel-sel bagi individu yang normal, dia akan membahagi dan membiak mengikut secara sistematik. Okey, tapi perkara ini sangat pentinglah untuk membina sel badan kita supaya dia tahu bila sel-sel tu mati, sel-sel baru akan diproses seperti biasa. So bagi individu yang ada kanser, sel-sel ni cara dia tindak ialah sel-sel normal ni akan membahagi dan bertambah secara tak terkawal, dan dia akan menjadi semakin banyak dan berkembang menjadi ketumbuhan. Kita panggil dia tisu ketumbuhan ataupun tumor. So tumor ni kita boleh bahagi pada dua jenis. Satu ialah benign tumor, lagi satu ialah malignant tumor. So benign tumor ni ialah tumor yang bukan kanser dan dia tak berbahaya. Tapi malignant tumor ni yang bahaya pada kesihatan kita dan menyebabkan kanser lah. Okey, jadi untuk tanda-tanda awal kanser ni dia sebenarnya bergantung pada jenis kanser. Setiap kanser dia ada tanda-tanda yang berlainan. Kadang-kadang dia akan ada kesamaan jugalah. Dan di Malaysia mengikut statistik tahun 2020, kanser yang paling kerap dan utama berlaku, yang pertama ialah kanser payudara, yang kedua ialah kanser kolorektal ataupun usus besar, dan ketiga ialah kanser paru-paru. So kalau macam untuk kanser payudara, tanda-tanda awal dia ialah ada ketulan pada payudara tu ataupun bengkak, lepas tu rasa sakit, dan permukaan kulit payudara tu pun ada perubahan, dia macam kulit buah oren. Kalau macam contoh kanser kolorektal pula, tanda-tanda awal dia pesakit mungkin ada sembelit ataupun cirit-berit pun mungkin juga. Lepas tu penurunan berat badan yang mendadak dan banyak. Lepas tu badan rasa lesu, najis ada bersama dengan darah, ataupun darah ada bersama dengan najis. So itu antara tanda-tandanya lah. So setiap kanser tu dia ada tanda-tanda yang berlainan. So tak boleh nak spesifikkan semua orang ada tanda macam ni. Okey, setiap kanser itu mempunyai tanda-tanda awal yang tersendirilah yang perlu kita kenal pasti. Jadi mungkin Cik ada penerangan yang lebih lanjut mengapa pentingnya untuk masyarakat di luar sana melakukan saringan kesihatan pada peringkat awal untuk mereka membolehkan ataupun pihak kesihatan membolehkan mengenal pasti kanser-kanser ataupun tanda-tanda awal kanser ini supaya ia tidak memudaratkan ataupun sampai ke tahap yang lebih serius. Okey. So seperti saya beritahu tadi, sel kanser ni dia daripada satu sel kanser dia boleh membiak membesar jadi banyak. So proses ni sebenarnya dia ambil masa yang lama. Dia bukan berlaku dalam beberapa hari atau beberapa bulan. Dia mengambil masa yang lama. Cuma setengah kanser tu dia merebak, dia berlaku dengan cepat. Contohnya macam kanser payudara sendiri, dia memang mengambil proses yang lama untuk kita tahu benda tu kanser dan kita boleh detect dia sebagai kanser lah. Tapi ada juga kanser payudara ni dia agresif. Dia dengan cepat je dia dah boleh jadi teruk. Okey, so dalam kes macam tumor malignan ni, dia punya kanser, sel-sel kanser tu boleh dari satu tempat, contoh dari payudara, dia boleh pergi ke tisu-tisu lain ataupun organ-organ lain, membentuk kanser yang baru melalui sistem peredaran darah kita ataupun sistem limfatik kita lah. So contoh macam kanser payudara, kalau melalui sistem limfa kita, dia boleh pergi ke tumor tu boleh pergi ke bawah ketiak. Ataupun melalui peredaran darah dia boleh pergi ke tisu-tisu lain, contohnya ke paru-paru, ke hati, ke tulang dan kawasan-kawasan lain. So proses dia dari tempat asal
dia pergi ke kawasan-kawasan lain tu, kita panggil dia metastasize lah, ataupun kanser tu telah merebak. Sebab tu kita nak mengelak daripada kanser tu terus merebak, kita akan pergi suruh, kalau dah kenal, dah tahu tanda-tanda awal kanser, ataupun saya rasa kebanyakan orang, diorang takkan tahu apa tu tanda-tanda kanser. So apa yang saya nasihatkan ialah, kalau dah ada rasa macam ada perubahan, macam benda yang pelik sebelum ni tak pernah berlaku, kenapa tiba-tiba berlaku, dah ada rasa was-was tu, terus pergi jumpa doktor. Jangan tunggu lama-lama sampai dia dah teruk baru pergi. Sebab bila kanser tu dah merebak, rawatan dia agak sukar sikitlah berbanding dengan kita dah kenal pasti awal, kita dah boleh bagi rawatan tu. So dia punya kanser dapat dikurangkan. Kadang-kadang ada juga dia kita panggil cure ataupun remission lah. So dia boleh hidup dan tempoh masa yang lebih lama lagi sebenarnya. Jadi itu adalah sangat penting lah untuk kita mengetahui kesihatan tubuh badan kita. Sekiranya terdapat berlaku perubahan di sudut kesihatan dalam diri badan kita, itu sangat penting untuk kita terus saja berjumpa dengan pakar-pakar perubatan untuk kita menilai tahap kesihatan kita berada pada tahap mana, dan juga untuk kita mengenal pasti adakah kita berisiko mengalami kanser ataupun tidak. Betul. Jadi dari sudut kaedah rawatan pula bagaimana? Mungkin itu perincian yang sangat penting untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat Malaysia khususnya berkenaan kaedah rawatan untuk kanser ini. Okey, bagi kaedah rawatan sebenarnya dia ada banyak jenis kaedah rawatan. Yang paling penting ada 3 jenis lah, iaitu pembedahan, lagi satu ialah secara radiasi di mana sinaran dikenakan ataupun dipanggil radioterapi, dan lagi satu adalah rawatan menggunakan ubat. Okey, dan rawatan-rawatan ni sama ada apa yang akan diberi kepada pesakit ni bergantung kepada jenis kanser tu sendiri. Tahap kanser tu dia dekat tahap 1 ke, tahap 2 ke, ataupun tahap 3, 4 dan seterusnya. Dan lagi satu pada tahap kesihatan pesakit itu sendiri. Contoh kalau pesakit usia tua lanjut, adakah sesuai diberikan rawatan ini atau tidak, akan dipertimbangkan juga. Lagi satu, kalau pesakit itu contohlah ada penyakit-penyakit lain, contoh penyakit jantung. So kita akan tengok sama ada rawatan ini adakah dia akan memudaratkan lagi jantung pesakit tersebut. So dia bergantung pada 3 faktor inilah. So antara 3 rawatan yang biasa ni, saya terangkan dulu pasal pembedahan. So pembedahan ni selalunya diberikan semasa kita kenal pasti kanser tu di peringkat awal. Dia selalunya bertindak untuk mengecutkan sel kanser. So bila besar sangat ketumbuhan tu, untuk nak buat pembedahan tu adalah sukar sikitlah. So selalunya akan dikecutkan dahulu sel-sel ni menggunakan rawatan radioterapi atau menggunakan ubat kanser. Kita kecutkan, lepas tu baru kita akan pergi untuk membuat pembedahan. Ataupun boleh pembedahan terus juga, tapi sel kanser tu mestilah tidak terlalu besar. Okey, selalunya dibuat oleh pakar pembedahan ni. Okey, selain daripada pembedahan, kita juga ada rawatan secara radiasi ataupun menggunakan sinaran radioterapi. So dia punya fungsi adalah untuk mengecutkan sel kanser, dan selalunya selepas kita dah kecutkan sel kanser tu, kita akan buat pembedahan. Bila dah habis pembedahan, pesakit juga akan menerima rawatan radiasi ini juga untuk mengurangkan saki-baki mungkin ada lagi sel kanser pada tisu-tisu kat sebelah. So mereka akan bagi rawatan radioterapi ni. So kadang-kadang rawatan radioterapi ini diberi juga bersama dengan rawatan kemoterapi atau rawatan ubat anti kanser untuk memberi kesan yang lebih efektif lah kepada pesakit pada rawatan tu. Okey, itu pencerahan yang cukup baiklah untuk kita semua mengetahui berkenaan kaedah-kaedah rawatan. Ada satu lagi lah. Ada satu rawatan lagi. Rawatan ubat. Okey, itu di mana bahagian saya. Okey, rawatan ubat ni yang paling biasa kita dengan kemoterapi lah. Okey. So kemoterapi ni dia berfungsi untuk mengurangkan pembahagian dan pembesaran sel kanser. So rawatan kemoterapi ni kadang-kadang kita bagi dengan radioterapi jugalah, macam saya sebutkan tadi. So
rawatan radioterapi ni dia ada macam-macam cara lah untuk cara pengambilan dia, maksud saya. So melalui mulut yang macam kapsul, sirap tu semua. Selain daripada itu kita juga beri secara suntikan. So yang paling biasa ialah suntikan melalui salur darah kita. So selain daripada itu kita juga bagi suntikan intramuskular lah, di mana kita bagi kat otot. Subcutaneous itu ialah bagi kat bawah kulit, suntikan tu. Macam vaksin kita yang kita ambil sekarang. Selain daripada itu ialah intrathecal, di mana kita masuk suntik ke dalam cecair dalam spinal kita lah. Okey, itu antaranya lah. Okey, bercakap berkenaan kaedah rawatan ini, bagaimana pandangan daripada pihak Institut Kanser Negara sendiri? Mungkin ada dalam kalangan masyarakat di luar sana yang menghidapi kanser, namun mereka lebih cenderung untuk mengambil pendekatan tradisional ataupun mengambil suplemen-suplemen kesihatan di luar sana yang dikatakan mampu untuk mengubati kanser. Jadi pencerahan. Okey, suplemen ni secara umumnya kita guna untuk mengekalkan tahap kesihatan badan kita. Memang ada juga beberapa kajian yang dibuat berkenaan dengan suplemen ni dengan rawatan kanser, dan kajian-kajian tu menunjukkan yang dengan mengambil suplemen ni penyakit kanser tidak disembuhkan. Okey, so masyarakat tak boleh ada salah konsep lah yang bahawa suplemen ni dapat membantu menghalang penyakit kanser ataupun merawat penyakit kanser tu. Kita macam dekat hospital, kita ada guna suplemen untuk mengurangkan kesan samping rawatan. Contohnya rawatan kemoterapi. Sebab rawatan kemoterapi ni dia ada kesan samping macam ada rasa loya, nak muntah. Selain daripada itu, sel darah merah kita akan berkurang. So doktor akan bagi suplemen iron, zat besi, untuk mengelak daripada kesan samping itu menjadi semakin teruk. So kita hanya bagi dia sebagai tambahan je lah. Dan itu pun pesakit dia kena minta pendapat dan kena bertanya dengan doktor sama ada dia boleh ambil suplemen yang selain daripada itu ataupun tidak. Mereka tak boleh, tak sepatutnya lah mula sendiri, sebab dia kadang-kadang ada interaksi dengan ubat-ubat yang kita ambil juga. Betul. Apa yang penting adalah untuk kita sentiasa mendapat nasihat daripada pakar-pakar perubatan lah sebelum kita mengambil apa jua suplemen kesihatan di luar sana. Okey, bercakap berkenaan kaedah rawatan juga. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat di luar sana yang takut untuk menjalankan kaedah rawatan seperti radioterapi, kemoterapi, kerana mereka beranggapan bahawa kaedah rawatan ini adalah sangat menyakitkan, satu, dan yang kedua adalah mempunyai kesan sampingan yang sangat banyak. Jadi pencerahan bagaimana? Okey. Memang tak dapat dinafikan lah ubat kemoterapi, rawatan radioterapi semua memang ada kesan samping. Dan kesan-kesan samping ni setengahnya memang kita boleh rawat. Contoh macam loya, muntah. Apa yang kita akan buat ialah semasa pesakit mendapat rawatan kanser tu, kita sebelum mereka balik tu kita akan bagi ubat-ubat ni untuk mengurangkan rasa mual, muntah tu. So supaya pesakit dapat rasa lebih lega dan mereka dapat teruskan ke semua kitaran rawatan yang pesakit perlu ambil. Jadi nak cakap ada kesan samping tu memang ada, bukan tak ada, tapi untuk semua ubat pun akan ada kesan samping tu yang menunjukkan kadang-kadang rawatan kita tu bekerja lah. Jadi setiap kesan samping tu jangan lupa untuk beritahu kepada doktor. Kita tak boleh ada kesan samping tu kita senyap buat rawatan sendiri saja, tak boleh. Kita kena beritahu doktor, beritahu betapa seriusnya kesan samping tu supaya doktor dapat adjust rawatan tu. Mungkin perlu tukar kepada ubat lain ataupun kurangkan dos dia ke. So jangan tak beritahu doktor. Doktor perlu dimaklumkan supaya mereka dapat adjust rawatan yang diberikan supaya sesuai dengan pesakit, dengan badan pesakit jugalah. Baik, pencerahan yang cukup jelas sekali. Jadi sempena Hari Kanser Sedunia pada esok hari 4 Februari 2022, mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan mewakili Institut Kanser Negara kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia pada dekade ini, kenapa pentingnya tahap kesedaran kita terhadap kanser ini dalam kita menilai situasi kehidupan kita seharian. Bagaimana? Okey, so nasihat saya atau mesej yang saya nak sampaikan ialah pertama, kenal pasti tanda-tanda awal kanser. Kena banyak membaca jugalah. Kita kena banyak membaca. Lepas tu bila dah ada tanda-tanda tu jangan lengah-lengahkan masa. Berjumpa doktor terus untuk tahu kepastian adakah itu kanser ataupun bukan kanser, sebab setengah-setengah tanda kanser tu juga adalah tanda-tanda bagi penyakit lain jugalah.
Okey. Selain daripada itu, bila dah tahu ada kanser, kita kena mengambil tahu pasal status penyakit kita tu. Lepas tu kena tahu rawatan yang diambil. Kita tak boleh ini bukan masa untuk kita asyik cakap kita tak tahu kita ambil ubat apa, rawatan apa diterima. Kita kena ambil tahu, ambil berat tentang apa yang rawatan yang diberikan oleh doktor kepada kita. Dan kena tahu juga apakah kesan samping daripada rawatan-rawatan ini dan cara nak menangani dia. Lepas tu komitmen pesakit semasa rawatan tu sangat-sangat penting lah. Mereka perlu bekerjasama. Dan kalau ada ambil suplemen, ubat tradisional ataupun ubat herbal, ataupun bercadang nak ambil tu, kena beritahu doktor atau ahli profesional kesihatan. Jangan senyap-senyap ambil. Okey, sebab dia akan mengganggu rawatan, sebab akan ada interaksi dengan ubat-ubat tu, menyebabkan kesan ubat yang kita berikan ataupun rawatan kanser yang kita berikan tu tidak membunuh sel kanser yang sepatutnya kita nak bunuh. Dan last kali, terakhir ialah kalau ada apa-apa maklumat lanjut dia nak didapatkan berkenaan dengan ubat, boleh call National Pharmacy Call Center di talian 1800 88 6627. Betul ke? Okey, itu nombor hotline-nya. Itu nombor hotline. So dia buka dari hari Isnin hingga Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang kecuali hari cuti umum. Baik. Saya ulang balik talian dia. 1800 886722. Okey, itu nombor hotline lah untuk mengetahui sebarang info lanjut berkenaan kanser, sebarang pertanyaan yang boleh anda pertanyakan di nombor hotline tersebut. Okey, mesej yang cukup jelas yang disampaikan oleh Cik Kamarunisa yang mewakili Institut Kanser Negara untuk kita meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap risiko kanser ini dan juga dari segi kaedah rawatan. Jadi sangat pentinglah untuk sama-sama kita memahami dan juga mengamalkan gaya hidup sihat dan juga bagaimana langkah untuk kita mencegah kanser ini, khususnya dari peringkat awal daripada terus menular ke peringkat yang lebih serius. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cik Kamarunisa atas perkongsian yang sangat menarik dan juga bermanfaat pada pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik,